Buletin Didik 1 April bersama saya Tarishudi Muhammad Nazri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kementerian Pendidikan KPM bakal menjelajah ke seluruh negara menerusi Jerayawara Pendidikan Madani bertujuan mendekatkan warga kementerian dengan komuniti pendidikan. Menterinya Fadlina Siddiq berkata berkonsepkan santai, program lebih kepada sesi ramah mesra dan berkenalan dengan semua warga KPM yang turut dihadiri guru dan pelajar. Katanya, pertemuan itu juga secara tidak langsung membolehkan pihaknya menerima maklum balas berkaitan sistem pendidikan serta permasalahan lain yang dihadapi oleh komuniti pendidikan. Konsep dia sebenarnya simple je. Memang kita nak turun bersama dengan komuniti pendidikan di semua negeri. Dalam masa yang sama dia program santai saja. Dia tak ada program yang berat-berat yang maknanya dia lebih kepada untuk kita sama-sama secara santai untuk berkenalan dan beramah mesra. Dia tidaklah jadi satu sesi town hall ke yang serius, tapi maknanya dalam kita makan-makan tadi, kita sembang-sembang tadi, kita dapatlah maknanya feedback daripada guru-guru kita, daripada JPN, PPD tentang apa yang mereka sedang maknanya bimbangi ataupun concern mereka terkait rapat dengan pendidikan. So alhamdulillah banyak feedback. Beliau semalam menghadiri Jerayawara Pendidikan Madani di Seremban. Negeri Sembilan menjadi lokasi pertama yang dipilih untuk mengadakan program berkenaan, diikuti Selangor pada minggu depan sebelum diteruskan ke negeri-negeri lain. Pada majlis sama, Fadlina menyaksikan pertukaran memorandum persefahaman MOU antara Bank Islam Malaysia Berhad dengan Yayasan Didik Negara YDN. Bank Islam diwakili Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Muhammad Muazzam Muhammad, manakala Ketua Pegawai Eksekutif YDN Hadian Hadir mewakili YDN. Muazzam berkata kerjasama selama 2 tahun itu memberi peluang pihaknya menyalurkan sumbangan kepada YDN demi memajukan sektor pendidikan negara, di samping memberi manfaat kepada kumpulan sasar seperti murid, pendidik, sekolah dan institusi pendidikan di bawah KPM. Apa yang terkandung dalam MOU itu adalah kami akan membantu dari segi untuk membantu Yayasan Didik Negara untuk melakukan aktivitinya yang lebih kepada menjurus kepada kebajikan kepada pelajar-pelajar. Jadi Bank Islam akan datang untuk memberikan dari segi sumbangan dana, ya. Ia juga membolehkan Bank Islam memainkan peranan aktif dalam menyokong aspirasi negara membentuk sebuah masyarakat tanpa tunai menerusi projek komuniti tanpa tunai yang memberi manfaat kepada lebih 113,000 warga KPM. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq tidak menafikan wujudnya peningkatan jumlah permohonan guru bersara awal tahun lalu. Jelasnya ia didorong faktor menarik termasuk kestabilan keuangan, keluarga, faedah persaraan dan kebajikan diri. Manakala faktor menolak disebabkan pendigitalan pendidikan, kesihatan, jurang generasi dan perubahan pelaksanaan dasar. KPM kita mengambil tanggungjawab ini sepenuhnya dengan memastikan bahawa penempatan guru itu akan disegerakan apabila berlaku guru-guru yang bersara awal ini. Yang kedua, meningkatkan profesionalism dalam konteks peningkatan maknanya tahap guru-guru ini supaya mereka boleh sustain dalam kita punya sistem. Yang ketiga adalah sokongan dari segi sosial dan emosi kepada guru-guru yang merasakan bahawa ada isu-isu yang terkait rapat dengan masalah-masalah pribadi mereka lah. Sejajar dengan isu persaraan awal guru, KPM turut menyenaraikan beberapa pendekatan ke arah membantu mengurangi permohonan bersara awal. Antaranya menubuhkan jawatankuasa pengambilan dan penempatan guru KPM yang berperanan mengenal pasti perubahan dalam dasar, kurikulum, program dan sebagainya. Jadi kita sentiasa memberikan sokongan dan ekosistem itu. Dalam masa yang sama, kita bersedia untuk memastikan bahawa bekalan guru kita dan penempatan ini akan segera diisi sekiranya berlaku kekosongan akibat persaraan itu. 7 langkah ke arah kesejahteraan guru disarankan KPM seolah-olah memberi harapan kepada mereka. Ia termasuk memansuhkan sebarang bentuk pertandingan, sambutan atau majlis di semua peringkat yang tidak memberikan impak kepada pembelajaran murid dan hanya membebankan tugas guru. Sementara itu, KPM akan mengadakan pengambilan khas guru-guru baru dalam tempoh terdekat bagi mengatasi masalah kekurangan guru di seluruh negara ketika ini. Timbalan Menteri Pendidikan Lim Hui Yin berkata KPM kekurangan guru kira-kira 4.49% atau 19,431 orang berikutan persaraan wajib, persaraan pilihan, kenaikan pangkat, cuti belajar, cuti tanpa gaji, meletak jawatan dan meninggal dunia.
Ujar beliau, pengambilan itu akan diumumkan dalam 1 atau 2 bulan lagi bagi mengatasi masalah kekurangan guru terutama bagi subjek Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris dan Pendidikan Islam. Beliau ditemui selepas merasmikan pameran Institut Pengajian Tinggi Awam Siri 2 tahun 2023 di Sekolah Jenis Kebangsaan Cina SJKC Shangwu di Georgetown hari ini. Tambah beliau, masalah kekurangan guru itu berlaku di seluruh negara dan bukan hanya negeri tertentu, malah turut membabitkan kawasan bandar, luar bandar dan pedalaman. Yayasan Yayasan Malaysia MAF melancarkan projek kelas pintar bagi merealisasikan misi membantu 23,000 pelajar sekolah untuk mendapatkan suasana pembelajaran yang terkini dan berkualiti. Projek ini membabitkan kerja naik taraf infrastruktur dan kemudahan bilik darjah bagi mewujudkan persekitaran pembelajaran yang kondusif dan menyeronokkan. Ia membabitkan pemasangan penyaman udara yang baharu, papan putih interaktif, perabot dan peralatan lain untuk bilik darjah. Presiden MAF Datin Nur Yahwati Muhammad Noh berkata pihaknya akan melaksanakan projek ini dalam 2 fasa. Fasa pertama membabitkan kesediaan infrastruktur untuk sekolah, sementara fasa kedua pula akan menumpukan kepada guru untuk mengadaptasikan sistem ini ke dalam kurikulum mereka. Menurutnya, sebanyak 40 buah sekolah menengah dan rendah bakal melaksanakan projek ini dengan jumlah peruntukan sebanyak RM2 juta. Projek ini merupakan lanjutan daripada inisiatif Ayon Sayap Bagimu di mana 4,150 unit tablet diagihkan kepada pelajar daripada keluarga berpendapatan rendah. Ia dijalankan bagi membantu merapatkan jurang pembelajaran pelajar yang terkesan ketika pandemik COVID-19. Bertemu kembali. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah dan Raja Pemaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah hari ini berkenan menyerahkan rumah asnaf Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib kepada kumpulan asnaf di Labuan. Penyerahan 140 unit kondominium Ganggarak Permai 14 tingkat di bawah skim bantuan perumahan Mawib kepada penerima layak itu melibatkan peruntukan RM30.6 juta. Inisiatif itu adalah yang pertama seumpamanya dilaksanakan di 3 wilayah persekutuan iaitu Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan. Mawib turut menambah peruntukan RM3.2 juta untuk peralatan keperluan rumah, deposit bil air dan elektrik, jeriji keselamatan dan kabinet dapur. Rumah asnaf di Ganggarak Permai turut dilengkapi dengan masjid, taman permainan kanak-kanak dan dewan serbaguna. Menurut Pengerusi Mawib Tan Sri Dr. Muhammad Daud Bakar, inisiatif rumah asnaf itu dapat mewujudkan ekosistem bernilai yang mampu menguruskan wang zakat untuk skim bantuan perumahan Mawib dengan berkesan. Program rumah asnaf akan membolehkan penerima 140 unit kondominium tinggal di sana tanpa perlu membayar sewa bulanan. Mawib merupakan pemilik asal ke semua unit itu dan ia boleh digunakan untuk kumpulan asnaf yang lain pada masa depan. Tradisi beraya zaman dahulu yang lebih meriah berbanding kini mendorong seorang pelukis menampilkan karya seni bertemakan Jom Balik Kampung bagi menyuntik semangat berhari raya dalam kalangan generasi muda. Pameran yang sedang berlangsung di ibu negara itu turut memaparkan kerukunan masyarakat meraihkan tradisi Aidilfitri di desa sekitar tahun 1940-an sehingga kini. Zaman berubah sekaligus memberi kesan dalam tradisi sambutan Hari Raya. Bagi pelukis Rahim Ismail, kemeriahan sambutan Aidilfitri sangat dirasai mereka yang membesar dari era tahun 70-an, 80-an dan 90-an. Jelasnya, kalau dahulu kemeriahan bertukar kad raya, menyiapkan kuih muih serta menziarahi sanak saudara menebar dilakukan masyarakat. Namun kini, ianya semakin luntur. Sekarang ni kebanyakan generasi muda dia lebih dia nyesul atau jiwa dia tentang raya tu sekadar macam hari kebesaran aja kan, maknanya dia macam bercuti, kalau sekolah bercuti macam pesta nak ke sana ke sini. Malah ada juga generasi
kedua ni yang mak bapak dia yang muda-muda tu yang bercuti ke luar negara. Untuk itu, beliau berharap karyanya akan memberi kesedaran sekaligus mengimbas kembali cara orang dulu-dulu menyambut raya. Sebelum raya kita nak korban. Masa korban nak sembelih lembu ke apa ke. Itu dah start dah namanya seronok dia tu kan. Lepas tu pasal lampu. Di bandar pasal lampu macam mana kan. Saya datang ni kebetulan sebab saya tengok sini dan saya rasa seronok lah. So saya syorkan can come here. Selain dapat menghayati karya seni beliau, pengunjung yang hadir turut dapat melihat demonstrasi lukisan secara langsung. Menampilkan lebih 30 karya, pameran ini berlangsung sehingga 8 Mei depan. Bergelar insan istimewa tidak menghalang Kritin Paul Pereira membuktikan dia boleh berjaya seperti insan normal lain. Didiagnos cerebral palsy namun mempunyai kemampuan bukan sahaja melukis, malah berjaya menghasilkan buku perihal minatnya dalam bidang automotif. Saya terganggu dari kereta putih kereta balabang. Meskipun pergerakannya terbatas akibat penyakit yang dialami sejak dilahirkan, namun Kritin berjaya menghasilkan lebih 100 lukisan. Setiap lukisan mengambil masa 2 hingga 4 minggu untuk disiapkan. Bukan itu sahaja, pelajar kejuruteraan automotif ini juga berjaya menerbitkan buku hasil daripada garapan dan idenya tentang minatnya terhadap bidang automotif, khususnya kereta jenama Porsche. Ibunya, Ashita Pereira, menyifatkan anaknya itu seorang yang berjiwa besar. Biarpun pergerakan anggota badannya sukar, namun anak keduanya itu tidak pernah berputus asa dalam apa jua yang dilakukan. Kepribadian yang penyayang dan positif sentiasa memberi semangat kepadanya, meskipun pelbagai cabaran yang dihadapi sejak Kritin dilahirkan. Kami sekeluarga untuk bagi stimulation. Stimulasi adalah sangat penting daripada saat yang mana Kritin lahir, kan, teruskan, jangan patah ke belakang, jangan stop, dan sedaya upaya kita buat yang mana yang kita boleh. Dalam kapasiti kita buat setakat mana yang kita boleh. So macam tu kita press go je lah. Kritin yang juga pemegang beasiswa Yayasan Saim Nabi turut memperoleh latihan daripada skim kemahiran Malaysia SKMM dalam bidang automotif. Dia menjadi rakyat Malaysia termuda pertama dibawa melawat ke Porsche Design Studio di Jerman dan dibawa mengelilingi litar ikonik Hockenheimring oleh pelumba profesional. Dia memang dari kecil pun, dari umur 2-3 tahun pun kita dah nampak dia memang minat kereta. Kereta apa-apa jenama, apa-apa style, dia punya capacity, dia punya speed, torque, yang banyak, yang teknikal tu pun dia memang dari dulu pun dah tahu dari kecil kan. Guru peribadinya Annabella Ryan mengakui Kritin bukan sahaja sentiasa positif, malah disifatkan sangat penyayang. Menurutnya, ketika suaminya meninggal dunia 7 tahun lalu, Kritin adalah individu yang paling rapat dan sentiasa memberi semangat kepadanya. Dia punya positive emotions sungguh tinggi untuk semua orang yang bekerja dengan dia. Dia selalu, you can do better, you can always do well. Dia begitu. Memang dia sangat sayang lah. Saya pun sayang dengan dia. Kita ada banyak impian. Tahukah anda seni sulaman kelingkan dan tenunan songket Kelantan amat terkenal suatu ketika dahulu kerana digunakan oleh golongan bangsawan. Namun kini ketiadaan pelapis maupun pewaris menyebabkan seni warisan Melayu ini diancam kepupusan. Justru projek The Silver Lining TSLP digerakkan Pertubuhan Kraf Malaysia MCC bagi mencari pelapis baru yang mampu mengembalikan warisan berkenaan. Projek selama 3 tahun dengan kerjasama Erat Urus Setia Pembangunan Insan, Belia Sukan dan NGO Negeri Kelantan dan Jabatan Penjara yang menerusi tawaran geran Yayasan Hasanah milik Khazanah Malaysia Berhad kepada MCC. Menerusi usaha ini, pelapis akan mempelajari teknik pemeliharaan hasil tekstil, kraf logam dan seni persembahan kelingkan. Sadly to say, Kelantan dah tak ada lima sekarang ni. Tapi alhamdulillah kesenian dan juga seni pembuatan lima itu masih ada, ilmunya masih ada dengan orang Kelantan tapi bukan di Kelantan dah, dan diusahakan oleh orang di luar Kelantan. So kita tak nak benda itu berlaku kepada songket
Kelantan dan juga Kelinkan Kelantan. Sebab Kelinkan di negeri lain pun ada di Sarawak, ada di Selangor. Nid Faiz ditemui selepas pelancaran projek PSLP dan pameran keindahan kain Kelinkan berharga antara RM3,000 hingga RM12,000 sehelai di Kota Baru. Warisan seni Kelinkan dihasilkan pakar yang menggunakan benang logam pipih bersadut emas, perak serta tembaga bernilai tinggi. Nilai seni kain Kelinkan bermutu juga umpama emas kerana sering dipakai oleh kerabat diraja dan bangsawan selain mampu menaikkan seri wajah pemakai. Kelinkan dipercayai wujud sejak kurun ke-10 lagi dengan seni sulaman, motif dan corak dipengaruhi unsur seni daripada kerajaan Turki Uthmaniyah. Memerlukan penghayatan serta suara yang selari dengan gerak mulut dan watak di bawah antara cabaran yang perlu dilalui oleh pengalih suara. Tidak kira siri animasi, filem atau drama, pengalih suara memerlukan fokus yang tinggi. Syahrul Nizam Samsudin, 45 tahun, telah melakukan tugas itu selama 23 tahun. Awak masuk belakang baju saya je. Geli. Cukuplah. Nobita sudahlah. Terkenal dengan watak Giant dari siri animasi Doraemon, penggiat teater itu mengakui pada permulaan kerjayanya sebagai pengalih suara, perbezaan ketara dapat dialami. Untuk alih suara, cerita yang dah siap ada. On the spot kita kena delivered mood, emosi, tutur kata, tonasi mengikut karakter yang dah disediakan. Selain watak Giant, Syahrul turut menyumbang suara untuk pelbagai watak animasi lain, antaranya Ultraman, Mr. Crab melalui siri animasi SpongeBob SquarePants dan Carl Weezer dalam The Adventures of Jimmy Neutron, Boy Genius. Berkongsi kejayaan yang sama, Syahrizan Shasha Masdi, graduan Diploma Teater dari Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan Aswara. Menurut Shasha, walaupun telah bergiat selama 5 tahun dalam bidang alih suara, pelbagai perkara perlu dipelajari. Tak banyak stamina serta tenaga perlu ada untuk menghidupkan suara watak yang dirakam. Bila kita tahu nak dubbing tu, dia akan set jadual. Bila dia set jadual tu maknanya esok jangan penat-penat sangat. Maknanya get ready untuk dubbing. Kemana tumpahnya kuah kalau tidak kenasib? Anak perempuan Shasha, Sofia Zulaika, 7 tahun, kini turut bergiat aktif dalam bidang alih suara. Shasha mengakui dia tidak menyangka anaknya itu mempunyai bakat serta keberanian melakukan kerja alih suara. Pada masa hadapan, Shasha berharap agar bakat anaknya itu berkembang dan meneruskan bidang yang diceburinya. Satu hari, itu sahaja tempoh diperlukan Jisoo Blackpink untuk mencatat sejarah sebagai penyanyi wanita solo di Korea Selatan. Tempoh 24 jam sudah cukup untuk vokalis itu mencatat jualan album pada hari dan minggu pertama yang tertinggi dalam sejarah. Album Me yang dilancarkan semalam merekod jualan lebih 876,000 cetakan. Ia mengatasi rekod dipegang seorang lagi anggota Blackpink, Lisa, iaitu lebih 330,000 cetakan 2 tahun lalu. Di peringkat global, single solo pertama Jisoo, Flower, mengumpul lebih 40 juta tontonan di YouTube dalam tempoh 24 jam. Meskipun tiada pengesahan rasmi daripada YouTube, Flower boleh dianggap sebagai video muzik K-pop terbesar dilancarkan tahun ini. Jisoo, anggota Blackpink yang terakhir muncul dengan projek solo, turut mendominasi carta iTunes seluruh dunia. Flower mengungguli platform digital itu di kira-kira 60 negara dan wilayah termasuk Amerika Syarikat. Sukan Bola Liga Super. Selepas memberi laluan kepada aksi bola sepak antarabangsa, perlawanan bersambung dengan pertemuan dua pasukan teratas Johor Darul Takzim JDT menentang Sabah FC menjadi tumpuan. JDT terus sukar dicabar apabila mencatat kemenangan 4-0 di arena sendiri. Yang kemenangan ke-6 berturut-turut JDT manakala rekod tanpa kalah Sabah lebur selepas 6 perlawanan. Pertemuan berlangsung di Stadium Sultan Ibrahim dengan kehadiran Sabah FC yang dilihat mampu memberi saingan kepada JDT. Bermula agak seimbang, penguasaan mula dipamerkan JDT yang membuka jaringan pada minit ke-20 menerusi gerakan menarik Arif Aiman Hanafi. Arif yang dilaporkan mengalami kecederaan sebelum ini turut terbabit menghasilkan gol kedua JDT yang disempurnakan menerusi percubaan cantik Juan Muniz pada minit ke-39. 2-0 tamat separuh masa, JDT semakin garang pada babak kedua.
Bagaimanapun tuan rumah terpaksa menunggu sehingga minit ke-81 untuk gol ketiga menerusi rembatan Syahmi Syafari, sekali lagi hasil gerakan Arif. Masih belum puas, JDT melengkapkan kemenangan 4-0 hasil rembatan Fernando Forestieri seminit sebelum visa penamat. JDT kini berkelebihan 5 mata di tangga teratas mengatasi Sabah di tempat kedua. Pada satu lagi perlawanan, Selangor FC bangkit daripada kekalahan 0-4 kepada JDT minggu lalu apabila menundukkan Kuala Lumpur City FC 3-1 pada pertarungan dua seteru Lembah Kelang. Berlangsung di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur, Selangor FC dikejutkan jaringan awal minit ke-24 tuan rumah hasil rembatan luar kotak penalti Kifre Cece. Kegembiraan Kuala Lumpur City tidak lama, pelawat dihadiahkan sepakan penalti 8 minit kemudian. Aaron Delval tidak melakukan kesilapan memudahkannya untuk kedudukan 1-1. 4 minit sebelum rehat, Selangor FC sekali lagi dihadiahkan sepakan penalti. Giliran penyerang lincah kebangsaan Faisal Halim menyempurnakannya juga gol sulungnya musim ini selepas 6 perlawanan. 9 minit pada babak kedua, Hairon menafikan kawalan bola menarik memperdaya benteng tuan rumah untuk kedudukan 3-1. Kemenangan ini menyaksikan Selangor mengumpul 13 mata berada di tangga ketiga, manakala Kuala Lumpur di kedudukan ke-12 dan terus tercari-cari kemenangan pertama selepas 5 perlawanan. Sementara itu, Penang FC memanfaatkan aksi di Stadium Madaraya untuk mencatat kemenangan sulung mengalahkan Perak FC. Seawal minit ke-6, Penang sudah di depan menerusi rembatan jarak dekat Suni Saad. Tuan rumah terus menggandakan asakan. Hasilnya minit ke-37, Nik Akif Syahiran menjadikan kedudukan 2-0. Selepas rehat, Perak yang dibimbing Datuk Lim Tiong Kim merapatkan kedudukan menerusi gerak menarik yang disudahkan Seo Seong Ung. Begitupun kelekaan benteng Perak pada minit ke-84 dihukum tandukan Juven Gomez untuk kemenangan 3-1 Penang. Selepas 6 perlawanan, kedua-dua pasukan kini berkongsi 5 mata, namun Penang di tangga ke-8, satu tangga mengatasi Perak hasil perbezaan jaringan. Di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin, Terengganu FC turut tidak mempersiakan kelebihan beraksi di gelanggang sendiri. Berdepan Kelantan United, Liridon Karsniki meletakkan tuan rumah di depan seawal minit ke-5 hasil satu tampanan mudah. Minit ke-27, Jordan Mintah menanduk masuk hantaran jarak jauh untuk kedudukan 2-0. Ketinggalan 2 gol tidak mematahkan semangat Kelantan memburu gol penyamaan. Kegigihan mereka menyaksikan OJ Porteria merapatkan kedudukan 1-2 pada minit ke-76. Namun, misi Kelantan membawa pulang sekurang-kurangnya 1 mata tidak kesampaian. Terengganu kini di tangga ke-6 mengumpul 7 mata, manakala Kelantan terus buntu mencipta kemenangan selepas 6 perlawanan. Pelbagai jenis permainan video yang menjadi tumpuan di Festival Permainan Video di London mengakhiri Buletin Didik. Saya Tarusyid Muhammad Azri. Salam hormat, jumpa lagi. Didik TV KP